Tiga kiblat dalam solat. Kiblat yang pertama dipanggil kiblat mata. Kiblat mata dalam solat ada di tempat sujud. Jumhur para ulama menyebutkan dalam rukuk ibadah bab solat makruh mata melihat suatu solat, melainkan ada khilaf para ulama di dekat Kaabah. Boleh mata kita tengok Kaabah. Di tempat lain, di tempat sujud lain pada Kaabah. Allahu Akbar. Mulai saat itu di tempat sujud. Allahu Akbar di tempat sujud. Tak payah tengok ibu jari kaki cekam ke tak cekam, kemudian Sami Allah liman hamidah tempat sujud. Sehingga salam. Itu tuntutannya. Tengok ke balik sah tak sah. Kita bukan cakap sah tak sah, beradab atau tidak. Kenapa Bapak? Fokus mata di tempat sujud supaya boleh kawan akal dan hati untuk ikut apa yang lidah sedang berbicara, supaya tidak lihat hati itu. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, mata macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak cincang kuih-kuih tengah bergaduh akan kepala terimam. Mulut tengah baca Fatihah, hati siap imam, siap kau. Itu maksudnya. Gangguannya banyak. Sebab itu disuruh tengok di tempat sujud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ternampak pula baju orang yang selayang di depan dia. Belakang baju tu ada gambar mata terbelah 2 biji. No fear. Dia pun gambar tenang. Kau faham tak maksudnya? Maksudnya itu tuan-tuan. Anak saya kata, ayah baru ni pergi dekat masjid, ada orang perempuan tu pakai telekung, boleh nampak celah telekung dia. Saya kata, tuan-tuan, kadang-kadang kita nak wakaf telekung kat masjid pun cari yang elok. Kadang-kadang yang kita tak suka kita letak kat masjid. Apa tu? Yang kita suka kita pakai. Yang kita tak suka, yang nipis-nipis tu kita letak. Tuan-tuan, kalau dia pakai nipis sangat sampai nampaklah kulitnya, maka tuan-tuan itu bukan diperlukan untuk aurat. Mana boleh kita bawa tuan-tuan ke masjid? Tuan-tuan, bila dia selayang Allahu Akbar, anak saya kata, boleh baca ayat t-shirt dia. Saya kata, kenapa tengok t-shirt? Tengok nak tempat sujud. Dah nampak. Saya kata, nampak apa? Ada tulisan kat belakang baju dia. Good girl, go to heaven. Oh. Bad girl, go everywhere. Mulut dalam baca Fatihah, terjemahan Fatihahnya itulah, itu yang nak. Dia gangguan. Sebab itu dia semua tengok kat tempat sujud. Satu. Yang kedua, khiblat yang kedua dipanggil khiblat dada. Khiblat dada dalam solat hanyalah tempat Kaabah. Itu syarat sah sembahyang. Sembahyang di bumi yang tetap tiada masalah. Sembahyang di atas kapal terbang, kapal kereta api, takbiratul ihram yang pertama, takbir itu menentukan arah kiblat. Lepas tu kapal terbang tu ubahlah arah mana pun kita tak payah ubah. Tak payah para negara nak hidup kat belakang kita 10 degrees to the right kita perlu ubah. 5 degrees back pun tak perlu nak ubah. Kenapa? Yang tu kita faham, pegang pada kiblat takbir yang pertama. Yang tu kita faham. Tetapi ini masalahnya. Coba tengok. Apabila kita sujud terakhir nak duduk tahiyat dalam 13 rukun solat, duduk tahiyat akhir adalah rukun yang ke-9. Dia kata apa? Duduk membaca tahiyat akhir. Kau tengok kan? Dia bila sujud terakhir nak duduk tahiyat, dia kata duduk membaca tahiyat akhir. Maksudnya apa? Nak baca tahiyat akhir itu kamu kena duduk. Itu maksudnya. Dan duduk membaca tahiyat ini ada dua. Pertama, duduk iftirash, itu kita faham. Duduk antara dua sujud ini, duduk tahiyat awal. Yang kedua, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Ini kebiasaan duduk Nabi tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan tengok, yang kita nak kena faham sungguh-sungguh di sini ialah rukun ke-9 itu ialah dia kata duduk membaca tahiyat akhir. Maksudnya tidak boleh baca tahiyat dalam keadaan berdiri, kerana dia tak termasuk duduk. Tak boleh baca tahiyat dalam rukuk, kerana itu bukan duduk. Ataupun sempena kebangkitan bola sepak, kita pun duduk macam pemain bola sepak, itu pun tak boleh terbawa. Namanya squat, bukan duduk. Jadi kena duduk. Melainkan orang itu accident, takkan ni jadi itu boleh duduk. Itu special case untuk dia. Bagi kita ada dua begini. Baik,
kiri dan kanan itu ketat, kita akan terasa dah ketat. Maksudnya menghalang kita untuk duduk tawar, duduk tahiyat akhir. Maka pada waktu itu hendaklah kalau pilih duduk iftirash, duduk tahiyat awal, dan itu lebih awal, itu lebih penting. Jangan main perasaan. Loh, udah biasa juga. Sejak kecil nanti tahiyat akhir, boleh ke duduk tahiyat awal? Kita doa, tak sejak hidup juga tahiyat akhir, duduk juga tahiyat akhir. Bila dah duduk tempat tu ketat, maka dia terduduk di atas bawah orang sebelah. Yang duduk tu badan macam saya, seperti ais 2 meter ni. Tiba orang sebelah tu kurus, dia tu nak macam tahiyat. Sampai siksa-siksa nak macam tahiyat. Waktu tu apakah sah sembahyang saya? Ya betul-betul sah. Sebab ini bukan perkara yang sah dan batal. Tetapi duduk tahiyat saya itu dikira makruh. Masya Allah. Kita dah harum hujan, habis minyak kereta, habis minyak motor, nak datang sembahyang dapat 27 darjat, tiba-tiba cacat pahala kita. Sebab dalam sembahyang kita tak ada etika, tak hormati makmum yang lain. Masya Allah. Terbayang apa? Sembahyang itu tak sah. Kita bukan berbicara tentang sah, Allah terima atau tidak, beradab atau tidak. Ini nak jadi orang mukmin betul. Nak bertanjak di hijrah ini, berbuat sesuatu dengan beradab. Bila kita beradab dengan Allah, mudah tak beradab sesama makhluk. Nampak tu? Jadi tak payahlah. Kalau kita memang mengikuti ais 3 pintu, walaupun tempat tu lapang, tapi kalau kita duduk berubah arah qiblat, duduk saja tahiyat awal. Itu dah lebih baik bagi kita. Jangan nak sesa-sesa. Jangan ambil perasaan. Tahiyat akhir. Kita duduk ke sana. Orang sudah kata apa dosa waktu itu memang batal lah. Sebab telah berubah arah qiblatnya. Baik tuan-tuan. Yang ketiga, yang kita nak faham di sini, qiblat yang ketiga adalah qiblat hati. Dan ini untuk tambahan, saya nak tutup kat sini tuan-tuan. Qiblat hati dalam solat hanyalah Allah. Masya Allah. Tak boleh ingat yang lain tuan-tuan. Walaupun kita sembahyang di hadapan gambar atas jalan itu gambar Makkahul Mukarramah, gambar Kaabah pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi katsiran. Tadi itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah. Hati ini nampak dia Kaabah. Allah. Saya tengok Kaabah. Duit angkat kaki cukup boleh pergi tak kuatlah. Pergi umrah dulu jadi aku pergi umrah ni aku nak duduk dekat bawah banyak dosa bukan aku dengan sembahyang ni bukan aku semua kerana kau tahu orang ni dia cakap sosok dia kita tahu itu maksudnya mulut dia sedang membaca tapi hati dia menerawang ke tempat yang lain. Itu maksudnya selalu jadi kat diri kita. Sampai bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia rasa seronoknya. Itulah kali pertama dia dapat mengembang ke tempat yang begitu indah. Sampai solatnya sah, tapi pahala tetap cacat. Sebab dia tak boleh ingat walaupun Kaabah dan Madinah. Ingat Rasulullah pun tak boleh dalam solat melainkan hanya Allah.
Masya Allah. Senang kan tuan? Susah. Tengah-tengah solat tadi, waktu petang tak tahu asal lagi sampai di rumah. Baru nak sembahyang asal, mari anak kita main kat depan. Aduh, duduk depan ayah betul-betul jangan tayang-tayang semua. Wah, kita kira tak mau pergi, kita ajak ke sini, dia pun mari juga, kita patah balik, dia pun mari. Ada ayah menawar dalam solat, waktu nak ganti rukun family. Allah Akbar. Baru lagi. Susah kan? Lepas kita nak lupa tiga atau 4 rakaat. Nak cerita betul-betul susahnya nak khusyuk. Jadi begini tuan-tuan. Oleh kerana kita sering terganggu, itu tak masuk lagu lagi tu. Dengar lagu dari sebuah desa, tak ada radio. Ada orang ditutup tak radio, tutup dulu. Itu benar. Maksudnya tuan gangguan tu banyak sangat. Macam mana nak buat? Memang yang terbaik, paling soleh, orang soleh, dia boleh ikut apa lidahnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh ikut maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia boleh ikut maknanya. Itu terbaik. Tapi cara nak buat begitu